Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sabah rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal, pengurusi tuan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melayakkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Alhamdulillah, masih kita meneruskan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini tidak mungkin sampai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kena merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita baca dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya ramai di sana yang sesat dalam perjalanan ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala membekalkan kepada kita doa itu, Ihdinas siratal mustaqim, sampai dia mewajibkan kamu mesti baca, kamu mesti minta tolong, kalau tidak kamu tidak akan selamat. Itu kan dipahami daripada kewajipan yang Allah Taala letakkan itu. Tahulah bahawa sangat penting kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Taala. Di dunia ni semua perkara kalau kita hilang ada pengganti, kalau dia hilang daripada kita ada je yang ganti. Semua benda dalam dunia ni kalau satu tu hilang dia ada ganti, tapi ada satu yang dia hilang tak ada ganti. Siapa? Kalau hilang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hilang Allah tak ada ganti. Jadi tak boleh tidak, mesti kena sungguh-sungguh kita ni untuk minta tolong, berpegang sungguh, bertawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita terus kita ni habiskan, belum habis-habis lagi. Nak masuk kitab baru kan, tahun 2024. Dah lama kita baca kitab ni. Sebenarnya 7 perjalanan je, 7 pendakian ni kan, 7. Sentiasa berlaku walaupun dia letakkan step pertama, step kedua, perjalanan pertama, perjalanan kedua, dia letakkan begitu. Tapi bukannya maksudnya kita belajar dulu, lepas tu peringkat taubat, kemudian baru peringkat pendakian berikutnya tidak. Tapi setiap masa tu dia mesti berlaku semua peringkat tu. Dan peringkat contohnya peringkat ilmu. Pertama sekali ialah ilmu. Mesti ada ilmu. Nak beribadat pada Allah Subhanahu taala ada ilmu. Kan? Ada orang boleh syirik pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia buat ibadat tapi syirik pada Allah taala. Bila tidak ada ilmu boleh jadi syirik pada Allah, rosak ibadat dia. Jadi sentiasa apa lagi? Kita nak baca Quran, ada ilmu. Nak beramal, kena ada ilmu. Jadi kena sentiasa, dia tak boleh pisah diri kita daripada perkara tersebut. Dan gangguan-gangguan syaitan sentiasa je ada, halangan-halangan. Bukannya lepas kita dah lepas peringkat halangan, lepas tu tak ada halangan dah. Tak ada, setiap masa akan ada halangan. Nak datang masjid ada halangan, nak buat amal ibadat ada halangan, nak buat apa pun ada halangan. Yang tetap ni, halangan yang berbentuk tetap. Dunia, makhluk, syaitan, nafsu. 4 perkara ni kan. Ni yang berbentuk tekad. Yang berbentuk yang mendatang pun banyak kan.
macam-macam yang tu, musibahnya, rezekinya, ujian tu, ujian ni, benda tu mendatang, dia datang baik supaya bila ada halangan, tempat yang kita nak cari ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat lain untuk kita cari. Kalau ada orang tak letakkan halangan-halangan ni setiap masa pada kita untuk kita sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kami yang di asrama di madrasah tu, hafal Quran ni susah. Hafal Quran ni tiap-tiap hari kena bagi motivasi. Tak bagi motivasi dia. Tiap-tiap hari kena bagi motivasi pada dia. Quran ni jual mahal dengan kita, cakap dengan mereka. Quran ni dia kekasih yang paling agung. Dia kalau kita nak bercinta, kalau kita nak seorang anak dara yang jadikan isteri kita, kita nak ngecek dia, mudah ngecek tu tak apa-apa betul. Kepetik jari datang je, dia tak tahu. Tapi biasanya anak dara yang tu dia jual mahal sikit. Jual mahal. Tapi kita ni nak juga hantar surat, pergi sana, pergi sini, buat macam-macam, baru dapat jual mahal. Quran ni lebih mahal daripada tu lagi. Kita hafal dia, kita baca dia, kadang lupa aja ni buat tu lagi. Dah ingat dah elok-elok, lupa lagi kata. Sebab apa gitu? Supaya dia nak tengok kesungguhan kita, buat lagi. Sehingga engkau digunakan oleh Allah Taala cinta. Quran itu cinta kepadamu. Kan? Dia nak kamu dulu cinta kepada dia. Dia baru datang rasa tu. Begitu. Anak-anak tapi bagi tu pun esok tu lagi. Sama juga macam kita kan. Halangan kita. Banyak-banyak halangan kita. Dah umur kita dah makin lewat ni, orang kata jangan tinggalkan qiyamul lail. Tidur sedap lagi, masih juga sedap tidur. Jangan tinggalkan qiyamul lail walaupun 2 rakaat. 3 rakaat tutup dengan witir. Tidur juga kita. Halangan kan tu. Ada halangan, dia datang lagi pada kita. Tak, kena bangun juga. Sekejap je ni. Dunia yang kita hidup ni sekarang ni kejap sangat ni. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dunia ni bila kita nak mati, dia tengok ke belakang balik macam 'ashiyatan aw duha, macam sepetang ataupun sepagi. Dia tengok balik, Allah, dulu budak ni kecil je, ni dah besar. Dah kahwin dah kau. Dulu pegang dia kecil besar. Kejap. Ashiyatan au duhaha, macam sebelah sepetang ataupun macam sepagi je dunia ni. Jadi sekejap sangat. Tapi bila datang ujian tu kan rasa berat. Panjangnya, lamanya, bila lagi. Alah, kita ujian kat sini pun relax je dalam aircon ni, alhamdulillah. Kalau tengok di Palestin sekarang, orang tak nak uji, makan tak ada, air tak ada, batu perang, kadang tu, ya Allah, kenapalah engkau uji begini? Kan mungkin begitu. Kalau tidak kerana iman yang tinggi, kuat, tak. Kita ni baru ujian sikit. Tengok yang tu ujian, Allahu Akbar, berat lagi ujian dia. Kita nak angkat tangan doa sekejap pun rasa penat lah, tiap-tiap hari dah doa ni. Dah untuk dia jadi penat. Padahal diuji, kalau kamu letakkan di situ untuk diuji, lagi besar ujian dia. Macam-macam yang akan datang lagi perkara-perkara ni kepada kita setiap peringkat, sehingga kita dapat melepasinya. Bila lepas, maka engkau akan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup kepada perjalanan ni, Syekh Imam Al-Ghazali ni meletakkan peringkat puji dan syukur. Puji dan syukur. Yang tengah kita baca sekarang ni ialah peringkat puji dan syukur lah. Dah kita dah lalu semua tu, tengok balik, tengok ujian, tengok macam-macam. Alhamdulillah, macam-macam nikmat yang kau kurniakan. Dan bimbang takut-takut nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita dah tengok beberapa contohnya macam Bal'am ibn Ba'ura, seorang wali Allah, kan? Orang yang kuat beribadat, contohnya yang kuat ibadat, makhluk yang kuat beribadat pada Allah, contohnya macam iblis. Ni kuat beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dicabut juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala imannya. Bimbang takut berlaku itu, maka engkau sentiasalah puji Allah dan sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa ni satu susah, ni satu masalah, tak ada. Dan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dah kata isterinya Nabi
Ayub mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku malu nak minta dengan Allah Taala. Kan kamu dah sakit lama. Dia kata berapa tahun aku sakit? Beberapa tahun. Habis aku sihat berapa tahun? Dah berpuluh tahun sihat. Apa malu nak minta Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayub menyebut wa ayyuba iznada rabbahu anni masanyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu tanda orang yang syukur tinggi. Ayub berkata, Ayub, wahai Tuhanku, aku ni ditimpa suatu masalah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ditimpakan musibah, ujian, tapi dia masih mengaku Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu tanda orang yang bersyukur yang sangat tinggi. Sabar atas pada tu syukur. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kuat ujian Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap memuji Allah, anta arhamur rahimin. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, wahai Tuhanku. Tu syukur yang tinggi ya tu. Syukur lebih daripada sabar lagi. Dia dah satu dalam ujian Allah Taala, tapi masih lagi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka semua ni melakukan begitu? Dibimbangi, takut-takut nikmat itu dicabut oleh Allah. Yang kita dah tengok, lihat 3 nikmat besar. Satu, nikmat ijad, nikmat diadakan, wujud. Yang kedua, nikmat imdad, nikmat yang berpanjangan yang diberikan Allah Ta'ala selama mana kita hidup ni, macam-macam nikmat. Yang ketiga, nikmat Islam dan iman. Kalau dicabut satu tu pun habislah, kita dah tak ada kan. Berarti nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan peringkat terakhir ini ialah kamu sentiasa memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa puji Allah, ingat Allah sentiasa. Allah sendiri beritahu pada kita, ingat Allah masa berdiri, masa duduk, masa berbaring. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang ingat pada Allah masa berdiri, masa duduk, masa berbaring. Sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang belajar sifat 20, ni bagus sifat 20. Ada orang tak suka sifat 20, tapi saya suka sifat. Ada orang dia tak anti dengan sifat 20. Alhamdulillah Johor ni tidaklah. Johor ni Asy'ariyah, Maturidi menggunakan metod sifat 20 untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Tu kan, itu sebenarnya untuk kita ingat Allah Ta'ala, untuk kita kenal Allah Ta'ala, kenal Allah Subhanahu Ta'ala. Wujud ada Allah Ta'ala. Sifat qidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Kalau tak ada sifat ni semua, tak ada kita. Kalau tak ada makhluk ni semua, tak ada. Kan? Sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar. Sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat zat, sifat kepada zat. Mana bila ada kudrat, mana dalil yang paling jelas? Diri kita. Diri kita ni dalil yang paling jelas adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana boleh datang kuasa dalam diri kau? Macam mana boleh datang kehendak dalam diri kau? Macam mana boleh datang penglihatan dalam diri kau? Macam mana boleh datang pendengaran? Macam mana boleh datang hidup dalamnya? Macam mana engkau boleh berkata-kata? Dia jadi dalil yang paling kuat adanya Allah Subhanahu Taala yang berkata-kata, yang berkehendak, yang berkuasa. Sebab kita tahu, tengok pada diri kita, dia datang daripada mana ni? Kehendak ni, kuasa ni, penglihatan ni datang daripada mana? Jadi itu sifat, dia menunjukkan dalil yang kuat, menunjukkan pada ada yang sebenar, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hendak nak minum air, datang mana tu kehendak tu kan? Nak minum air ni, air teh obeng ke teh ais? Teh obeng. Bawa balik Terengganu teh obeng kita order air satu, teh ais satu. Tengok muka. Teh ais kat sini, teh ais kat sana, teh bing. Balik sana teh bing. Macam mana bing? Nescafe bing, Milo bing. Bing tu ada air batu lah. Ada bing. Kita tengok, kita order, tengok muka. Ni duduk luar. Duduk luar lama ni. Bawa balik negeri. Allahu Akbar. Ada minum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kehendak kita nak pilih teh o ke
Milo ke, kehendak tu datang daripada mana? Pilihan tu datang daripada mana? Siapa yang bagi tu? Allah yang bagi. Dia tak mesti datang ni. Itu sifat ma'ani untuk kita kena. Tu ada sebahagian para ulama mengajar kita bila kita tawaf untuk membersihkan diri kita, tawaf, sekarang kau mengembalikan sifat-sifat itu kepada Allah Ta'ala balik. Jangan kau mengaku diri engkau berkuasa, jangan kau mengaku engkau punya kehendak yang mutlak pada diri kamu, nak buat tu boleh, nak buat ni boleh. Tak, ya, semua engkau pulangkan balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membuang sifat-sifat tu yang kita anggap dia adalah sifat kita tu, kita kembalikan pada Allah. Ada ulama tasawuf yang mengajar gitu waktu kita tawaf ni, supaya kita bersih daripada sifat-sifat yang mengaku diri ni, ataupun sifat keakuan dalam diri kita. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Bila sifat ma'nawiyah ni disebut sifat ma'nawiyah, tapi ia menunjukkan kepada perbuatan. Berkuasa, ada kuasa, kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kuasa dia bila berlaku sesuatu. Contoh ni, sebab kita dalil, kita ada kuasa, kita pun angkat. Maka bila berlaku tu, perbuatan mengangkat tu, itulah sifat ma'nawiyah. Kan? Jadi waktu kamu berjalan kena ingat Allah, waktu kamu duduk kena ingat Allah, waktu kamu nak buat apa pun kena ingat Allah, waktu kamu mendengar kena ingat Allah, waktu kamu melihat kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab takkan mungkin berlaku tu semua kecuali dialah yang buat. Baru datang sifat ma'nawiyah tadi. Masya Allah. Cukup sifat 20 tu mengajar kita ni untuk kenal Allah dan sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk kitab kita. Tak habis nanti. Kena buat kesimpulan supaya nanti tak faham kita punya tu. Yang dah sampai hujung-hujung ni, dah lama tinggal, masuk tahun 2024, cuti lama. setahun dah kita tak berjumpa. 2023 ni 2024. Muka surat 459. 459. 11 hari bulan 12, 23 berhenti itu. Okey. Seorang ahli makrifat mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, akan aku tumpahkan segala nikmat untuk mereka, akan tetapi aku beri juga kepada mereka sifat pelupa atau lalai sehingga tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Macam-macam nikmat, tapi ujian pada kita manusia lupa. lupa. Ini kan Allah Taala yang tu kurniakan, lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa. Padahal macam-macam. Ada seorang makcik dia kata apa, ustaz saya ni macam-macam ujian, minta tak dapat-dapat. Apa yang dah umur berapa dah cik? 75. Masya Allah, 75 takkan tak dapat apa-apa lagi. Macam-macam dah makan berapa ratus kilo dah tu agaknya. Ayam berapa ekor dah makan, ikan berapa ekor dah makan, lembu berapa ekor dah. Itu macam tak ada apa je ustaz, hidup ni kosong je. Masya Allah, tak nampak lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam nikmat. Tu dia datang jadi lupa kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni ada seorang sahabat saya meninggal. Ada masuk berita TV3 tadi, masuk berita, pergi jaga periksa. Dia pagi-pagi nak pergi jaga periksa, bawa highlight. Dia tu highlight ni biasanya tu sikit dia. Kalau licin, jalan licin tu dia membuang. Dia membuang, jatuh, meninggal. Tu adik setahun, Kuza, Mesir, balik. Meninggal 48. Saya 49, dia 48. 48 dah dijemput balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah 49. Ramai lagi yang depan saya ni, Masya Allah, macam-macam dah tu nikmat kan. Alhamdulillah kan. Tak cukup tu cakap Alhamdulillah lagi kan. Macam-macam nikmat yang tak tu. La nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Kata Rasulullah, kami ni tak boleh nak benar-benar bersyukur padamu ya Allah. Macam mana nak bersyukur padamu sedangkan nak cakap Alhamdulillah tu sendiri pun engkau yang bagi.
Nak datang alhamdulillah tu pun engkau yang bagi. Macam mana nak bersyukur sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. La nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Kami ni tak dapat puji engkau, kami tak mau bersyukur sungguh-sungguh pada engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Dan Allahu Akbar. Kita tetap disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu masuk solat je alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Macam-macam ujian pun masuk solat wajib sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya tengok kadang-kadang bila tengok video yang sahabat-sahabat di Palestin tu, bila dia hantar anaknya mati, ibunya mati, ayahnya mati, alhamdulillah, alhamdulillah, masuk syurga, kau dah masuk syurga kan, alhamdulillah kan. Allahu Akbar, tinggi tu mereka. Kita belum lagi diuji begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang-bimbang, takut-takut kita tak mampu nak menghadapinya. Jadi kena ajar selalu diri kita alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, pada suatu malam yang indah, tenang dan bersih, kadang-kala kita terlena atas keindahan malam tersebut. Tetapi pada hakikatnya keindahan malam itulah yang banyak mengandungi kekeruhan. Perlu juga kita ketahui bahawa semakin dekat kita kepada tujuan, maka semakin sukar dirasakan. Ujian ni makin dekat makin besar ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang makin dekat imannya makin meninggi, makin kuat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi kuat lagi ujian daripada kita. Makin dekat makin besar ujian, makin dekat lagi kuat ujiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu pada Allah sehingga datang benar-benar yakin. Benar-benar yakin apa? Mati. Sampai mati. Habis ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ujian berat tu kan. Dia bincangkan dalam kitab kita ni pun dia sebut, kita sebut ni dah rasa susah, tapi sebenarnya ujian itu lagi susah. Yang disebut dalam ni dah memang susah ni. Ramai para kekasih Allah yang asalnya dulu kekasih Allah, dulu ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ilmunya tinggi, ilmunya membawa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya banyak, membawa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukannya tinggi, menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam-macam ujian. Jadi bimbang berlaku, takut berlaku pada diri kita. Dan ini disebut oleh Sayyidina Ibrahim. Tengok ke bawah sikit tu. Sayyidina Ibrahim menyebut, bagaimana kamu boleh merasa aman sedangkan Nabi Ibrahim AS sendiri bersabda, wajnubni wabani an na'budal asnam. Ibrahim Ibnu Adham sebut, macam manalah kamu ni boleh berasa aman sedangkan Nabi Ibrahim sendiri pun tak rasa aman. Dia kata apa? Ya wahai Tuhanku, jauhkanlah hamba, yakni aku beserta anakku daripada menyembah berhala. Seorang Nabi dia takut ditarik imannya oleh Allah Subhanahu Taala, akhirnya jadi penyembah berhala. Tengok, betul kan? Ramai lepas daripada Nabi Ibrahim AS dan Ismail, di Kaabah tu dibina oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail. Lepas pada tu dia letak berhala di keliling dia tu kan. Ramai manusia yang sesat. Takut-takut aku juga jadi begitu, dan anak-anak aku ni akan jadi begitu. Kita tak bimbang sekarang ni? Cuba tengok, kalau stadium dengan masjid mana lebih penuh? Kalau stadium bola, dia bukan bola, yang orang buat konsert tu mana penuh? Johor ni tengah buat kempen apa nama? Subuh macam Subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat. Dia kena kempen ni. Baru ni ramai tak sini? Masa hari pertama kempen ramai tak? Ke sama je? Sama je. Masjid saya pun nampak sama. Masjid mana nampak lain sikit? Nampak masjid Pulau Indah nampak ada perbezaan sikit. Nampak terkesan sikit ada kempen. Biasanya subuh dia pagi Jumaat tu dalam 5 baris 6 baris.
Baru ni separuh masjid juga. Nampaklah separuh masjid. Nampak ada tempat yang kempen dia. Tak apa, teruskan je kempen tu. Kempen. Kalau boleh semua waktu lah penuh. Semua waktu penuh. Semua waktu kena sembahyang. Mana semua waktu lain gimana kau hilang gimana? Kerja. Ya? Kerja patutnya tempat kerja dia penuh. Hilang macam tu juga, macam beras tempatan juga. Kat kedai tahfiz kami tu ada beras, tapi tak ada beras tempatan. Beras tempatan di mana beras tempatan? Dia tanam tak beras tempatan? Ada tak beras tempatan? Tak ada beras tempatan. Bagaimana hilang beras tempatan ni? Dalam beras tu lah dicampur lah. Hilang macam tu juga agaknya. Kita hilang. Allahu Akbar. Dibimbang. Kalau kita pun macam ni, generasi akan datang macam mana masjid? Masjid makin besar, makin banyak. Hafiz generasi akan datang ni macam mana tu. Bimbang, takut kan? Kita, generasi kita ni akan menjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah nak akhir zaman dah, tapi manusia masih leka lagi. Kita tengok di Mekah, rumput menghijau sekarang ni 600% dia bertambah kawasan rumput tu. Kalau itu kan kita baca, tanda-tanda kiamat dah tu. Tanda kiamat berlaku. Tapi manusia menjauh je daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kan, nikmat diberi oleh Allah Taala tapi tidak jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Sayyidina Sufyan pula tidak berhenti-henti berdoa, ya Allah, selamatkan diriku. Masya-Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau dah solat tu, apa bimbang lagi? Dia nak tu lagi. Dia doa orang ajirna minan nar ni orang yang buat maksiat. Kita tengah solat, lepas solat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bimbang, takut kita hujung-hujung kan sesat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, datang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan pula Muhammad bin Yusuf berkata, pada suatu malam aku mengintip Imam Sufyan As-Sauri. Ternyata semalaman beliau menangis. Maka aku bertanya kepadanya, apakah tuan sedang menangisi dosa? Sebelum menjawab, tangan beliau menggapai selonggok jerami, kemudian berkata, dosa itu lebih ringan daripada jerami ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bukan takut kepada dosa, tetapi aku takut jika Islam dihilangkan daripadaku. Dosa ni Allah Taala nak ampun dia nak ampun, dia ampun je, besar mana, banyak mana pun akan diampunkan Allah Taala. Yang aku takut ialah Allah Taala cabut Islam daripada aku ni. Tu. Ini ulama besar ni, Ibn Sufyan As-Sauri kan, bila bimbang fikir tentang keadaan dia akan datang itu kan. Jadi menjadikan dia orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi peluang yang ada untuk kita tunjukkan rasa syukur pada Allah Taala? Buat. Masa kita ada, alhamdulillah, buat. Kita ada kewangan, buat, alhamdulillah. Kita ada kedudukan, kita buat. Jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok orang, bila kita lupa kita mendapat satu kedudukan, kita akan menyusahkan orang. Kalau biasa kita ada kedudukan ni, kita memudahkan orang. Macam kita jadi pegawai ke apa semua, jangan menyusahkan orang. Sebab kita dapat tu, kita jadi orang yang bersyukur. Mana kita boleh mudahkan. Jadi pegawai yang memudahkan orang. Masya Allah kan? Tapi tak, bila dia lupa, bila pegang jawatan dia tinggi, ni awak kena buat ni, awak kena buat ni. Ayahnya, ya Allah. Jadi macam Sayyidina Umar, tak perlulah makcik tua tu dengan anaknya yang banyak tu pergi ke Baitul Mal ataupun pergi ke pejabat nak isi borang, kemudian baru dapat bantuan kan. Datang, awak makcik tolong isi dulu borang tu, isi. Hantar dulu, nanti kami proses. Kan susah tu. Kalau dah jadi pegawai, engkau mudahkan boleh tak?
Boleh tak mudahkan? Ya dia pergi lah tengok makcik tu dia naik bas nak pergi ke pejabat pun dah habis duit. Pergilah mudahkan, itu maksud saya. Orang yang bersyukur ni bila dia pegang sesuatu, dia mudahkan sebab dia ni nikmat Allah Taala bagi pada aku. Jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudahkan kan, bukannya susahkan. Semualah ini saya ambil satu contoh kan. Semua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena mudahkan. Jadi orang yang bersyukur, tunjukkan kita ni orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ingat, bila tak ingat dia susah. Jadi orang kaya mudahkan kan? Jadi orang kaya mudahkan orang miskin, gitu mudahkan. Sebab itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau nampak orang berjalan pun kadang susah nak berhenti. Orang jalan dalam hujan, kita bawa kereta, tengok dah dia tu jalan dalam hujan, nak berhenti pun tak tu kan. Biarlah jalan lah kau. Saya lah cerita pasal diri sendiri tu, susahnya nak tu. Allahu Akbar. Bila tak jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada semua perkara, pada semua perkara yang kita dianugerahkan Allah Taala, syukur semua perkara. Cuba tengok balik macam-macam nikmat tu, jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memuncakkan nikmatnya kepada kita, terhindar daripada musibah kehilangan nikmat, kerana memang itulah musibah yang paling hebat, iaitu terhina setelah dimuliakan oleh Allah. Dah diberi nikmat kemudian dicabut balik, hina tu, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan Islam, kita nak lari daripada Islam, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Diberikan peluang untuk beribadat, kita tak beribadat, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu peluang. Masya-Allah. Allah Maha berkehendak, 461 saya tengah baca, 461. Peringkat yang bawah tu, dua sebelum bawah. Allah Maha berkehendak, kita hendaklah memuji dan mengagungkannya dengan lisan dan hati, memohon agar dijauhkan daripada perbuatan maksiat dan berbakti kepadanya sesuai dengan tenaga dan pengetahuan yang ada, sambil merendah diri dan mensyukuri nikmatnya. Ni kan, ini nikmat Allah, aku gunakan untuk ni. Macam-macam tu kalau kita nampak ia sebagai nikmat Allah, maka kita akan menggunakannya untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang buat begitu, Allah dah janji dah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika pada suatu saat kita lalai atau leka, tidak bersyukur kepadanya sehingga kita menjadi hina, segeralah bertaubat dengan bersungguh-sungguh serta merendahkan diri, bertawassul sambil berdoa. Bertawassul ni maksudnya kita gunakan apa dia? Contohnya sedekah. Kita sedekah je, kemudian ya Allah ya Tuhanku, dengan sedekah ini ya Allah, tu namanya bertawassul lah tu. Buat baik je, buat amal soleh je, bertawassul. Itu saya, ada orang dia nak mendema kepada madrasah setiap bulan 100. Saya kata boleh tak pecahkan dia setiap hari je. Setiap kita bagi, kita doa. Setiap kali kita bagi, kita doa. Itu kan? Tak apalah ustaz, kita kumpul sekaligus je. Boleh tak? Boleh. Tapi afdalnya ialah setiap amal soleh kita berdoa. Lepas baca Yasin, doa. Lepas baca Fatihah, doa. Lepas solat, doa. Lepas doa, kan? Doa. Betul-betul bertawassul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawassul sambil berdoa. Gunakan wasilah itu kemudian untuk berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, pada mulanya Engkau memberikan ihsan, sedangkan hamba ini sebenarnya tidak layak untuk menerima pemberian itu. Maka kini hamba memohon agar dipertinggikan dengan segala kurniaan-Mu. Macam-macam nikmat ni ya Allah, kan? Janganlah Engkau kuranginya, Engkau tambah lagi. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para wali dikala menyendiri sering membaca doa berikut: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini termasuk dalam doa kita kan. Biasa kita baca doa tu, tapi apa baca doa tu kan, tak tahu juga apa doa tu, kenapa baca doa tu ni bimbang ni.
takut-takut Allah Ta'ala cabut balik nikmat tu. Wahai Tuhanku, Engkau memberi hidayat, janganlah Engkau belokkan hati kami dan semoga kami mendapat rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah, kami semua mendapat nikmat daripada-Mu dan kami mengharapkan nikmat yang lain kerana hanya Engkau lah yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah. Okey. Adapun doa pertama yang diajarkan Allah kepada hamba muslimnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini saya sebut sebagai mukadimah tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Kan macam-macam nikmat pun kalau diberikan Allah Taala kalau kita sesat habis juga. Macam nikmat, macam-macam nikmat, tapi kalau sesat gunakan nikmat tu untuk lawan Allah Taala lagi. Kan? Bila tak sedia diri. Jadi minta balik, ya Allah, tegakkan kami, berikan kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Macam Yahudi dan Nasara, dia rasa dia berasa di atas jalan yang lurus kan. Mereka pun rasa di atas jalan yang lurus. Kan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bila dikatakan kepada mereka, jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi ini, mereka berkata, kami buat kebaikan di atas muka bumi ini, kami yang baiknya. Bukan, mereka ni merasukan kerosakan tapi mereka tidak sedar. Ngaku tu, dia buat macam dia tengah perang hantar bom ke Palestin sekarang. Dia kata apa? Kami mempertahankan diri kami, rakyat kami. Ni pengganas ni nak menghancurkan tu. Dia duduk hancurkan orang, tapi dia kata dia nak mempertahankan dia punya tu. Kalau kamu jadi orang baik, hidup aja. Itu tak ada masalah pun. Semua negara tak nak terima. Dia mana ada negara dulu? Semua negara tak nak terima. Palestin dia terima. Bila dah terima, engkau gampang kau bunuh orang pula. Tak ada rumah, datang rumah kita bagi duduk dalam bilik kita. Lepas duduk dalam bilik dia tendang tuan rumah keluar, rumah aku. Kan? Macam tu pun tak nampak lagi. Tak sedar lagi. Memang Allah Ta'ala dah beritahu dah, memang mereka ni memang jenis golongan yang tidak sedar diri. Wahum la yash'urun. Mereka tidak sedar bahawa mereka melakukan kerosakan. Jangan kita pun begitu. Kita dah sesat, tapi orang beritahu kita sesat, degil juga. Aku dah buat ni. Tak betul tu. Cara yang kita buat tu tak betul. Cara yang sebenarnya macam ni. Cara sebenarnya, contoh kita kata, jangan sembahyang dekat rumah. Sembahyang kat rumah mesti sembahyang berjemaah. Ada saya daripada muda sampai ke tua ni, kan tak ada salah apa pun. Kata salah. Kalau kita ada kemampuan, tak ada halangan, solat. Orang lelaki kena solat di masjid di surau ni, kena solat kat sini. Dia degil juga. Sampai ke tua. Tak betul, kita kata tak betul. Buat gitu tahu. Saya ni antara orang yang susah nak tegur, betul. Takut orang terasa hati nak tegur. Cik, jangan sujud lama lebih pada imam. Imam bangun. Tapi ada je yang dia tu, nanti bila imam dah bangun, Allahu Akbar, duduk baca tahiyat, dia duduk masih sujud lagi. Mengambil tempat yang paling afdal, doa tempat afdal. Memanglah kalau awak solat seorang diri, tapi kalau awak solat berjemaah, ikut imam itulah yang lebih afdal. Imam kata bangun, jangan degil. Imam kata bangun, dia bangun gitu lagi. Dia kata dia lebih afdal. Kita kata tak betul. Ini tak betul. Ini orang daripada muda lagi buat gitu, memang tak betul. Kata tak betul. Ada kaedah dia. Ibadatnya ada kaedah dia. Jangan duduk ikut kita aja. Kata Sayyidina Ali, kalau sekiranya Islam ini ikut kepala otak, nescaya khuf itu disapu di belah bawah, bukan sebelah atas. Khuf ialah stoking kulit. Kalau musim sejuk ini kan, kalau kita nak tu pakai tu, boleh ambil wuduk tanpa kita cabut daripada tu. Boleh pakai stoking tu, yang stoking kulit tu kan. Nabi Sayyidina Ali kata, kalau sekiranya Islam ni pakai dengan akal ni, nescaya khuf itu disapu di bawah, sebab yang kotornya bahagian bawah. Tapi khuf tak disapu di bawah, sapu belah atas. Belah atas kita ni, belah atas, tarik je. Bukannya sapu bawah tapak.
Kalau pakai dengan akal, Islam itu pakai dengan akal, mesti sapu baru pakai belah bawah. Tapi Islam tu bukan pakai akal. Islam tu ialah apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada kita. Sapu di bawah atas, bukan sapu di bawah. Oh gitu. Jadi kena ikutlah. Yang ni Islam yang nak kena ikut. Ini tak betul ni cara kita ni. Tak betul. Kalau tak betul, betulkan balik. Ihdinas. Duk minta ihdinas siratal mustaqim, tapi bila orang tunjukkan cara yang betul, tak nak ikut. Ni masalah kan. Saya tengok belah hajah ni, belah muslimat ni, teringat ada soalan dia tanya tentang haid, tanya untuk anak dia, cucu dia. Terkata bila haid ni, bila dia kering, waktu asar, penghujung waktu asar, bila dia kering, mandi, kalau sempat mandi, lepas tu solat asar dan solat zuhur. Kalau waktu isyak dia kering, sebelum nak masuk subuh dia kering, kita bangun tengok dah kering dah, kena mandi. Bila nak mandi je Allahu Akbar, maka dia kena qada isyak dan maghrib. Isyak dan maghrib dia waktu tu mesti combine kan tu, asar, zuhur, isyak, maghrib. Habis tu ustaz, macam mana masa muda dulu pun tak buat tu yang tu. Zuhur tak buat, maghrib tak buat. Dia solat tu je, isyak dengan asar je. Tu. Yang tu macam mana? Qada. Kalau ada hutang, tak boleh sedekah sunat. Kalau kita ada hutang, kita nak pergi sedekah, yang mana kena dahulukan? Hutang dulu ke sedekah? Hutang lah. Kita nak solat sunat ke kita nak solat ganti, qada? Ganti lah. Kena qada. Habis tu ustaz, daripada muda kena qada macam mana? Qada je lah. Allah Ta'ala tahu lah tu. Kamu buat je setakat mana sempat. Kalau tak sempat, Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, Dia akan ampunkan dosa kita. Tapi yang penting ialah kita cuba selesaikannya. Kan ada bila ada ilmu, dia tegak balik. Tapi kalau dah diberitahu tu tak nak buat juga, tak nak tu lawan dia, nak je. Tak ada ustaz, saya dah lama macam ni tak tu. Dega juga. Tu susah tu. Tu baca lagi ihdinas siratal mustaqim lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Zakat emas contohnya, berapa gram kena keluar zakat emas? Kalau kita simpan emas, kalau simpan perhiasan ni, kalau yang pakai ni dia beza-beza ikut negeri. Ada yang 800 gram, ada yang ikut uruf satu-satu negeri. Johor berapa? Johor apa tu? 85 bukan emas. Ni 85 ialah emas bar tu, ataupun emas yang kita tak pakai. Yang pakai ni lebih ikut uruf, bukan 85 gram. 85 gram ialah emas yang kita simpan. Emas yang simpan. Contohnya sekarang ni orang kata tukar simpanan kita ni kepada emas kan. Orang tengah ajar kita sekarang simpan, sebab dia masalah akan datang ni, digital ni, duit digital dan sebagainya. Jadi dia ajarkan kita untuk simpan emas. Kalau sampai 85 gram, kena keluar zakat tak? Yang bar tu lah, yang kita beli 5 gram, 3 gram, 2 gram, kita beli simpan. Sampai 85 gram kena keluar zakat. Kan? Duit pun sama, 85 dinilaikan dengan 85 gram. 85 gram sekarang ni lebih kurang 20 lebih ke? Ya? Dalam 24 ke 25 ribu. Jadi kalau duit kita ada sampai ke tu 25 ribu, cukup je haul dia, nisab dia cukup, maka kena keluar zakat. Sama je keluar simpan duit ataupun emas yang kita simpan tu 85 gram. Tapi emas ni tak ada lagi, dia ikut uruf. Kalau orang Kelantan banyak sikit, orang Terengganu kurang sikit, orang Selangor sederhana, orang Johor lah paling sikit sebenarnya. Dia pakai, orang Johor tak pakai dua tu kan, 2 urat. Dia pakai 1 je urat. Pakai 2 urat tu jadi tu. Orang Kelantan tak, dia panjang sikit. Orang Kelantan, jadi kena jadi orang Kelantan untung sikit. Tu ikut uruf, ikut masa tu. Kan?
Bila orang dah beritahu padanya tu, ni kena keluar zakat ni, yang lebih kena keluar zakat, tak nak keluar juga dia punya tu. Rugi lah kita kumpul-kumpul lepas tu keluar zakat. Kita kan nak jalan yang lurus, nak bawa kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, maka buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut pada ahli hikmah, pada asasnya musibah manusia ada 5. 1, sakit ketika bermusafir atau bersia-sia. Pergi sana makan angin, makan ni, tiba-tiba sakit. Tu musibah tu, musibah. Miskin pada hari tua. Itu pun musibah. Ajal dalam usia muda. Pun musibah. Menderita buta, bukan buta pada asal. Itu pun musibah. 5, dihina oleh orang ramai, pada mulanya disanjung. Ini adalah musibah dunia. Demikian juga setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tiap-tiap tayyid yang diberikan kepada kita dalam menempuh satu peringkat daripada 7 peringkat adalah agar Allah menetapkan apa yang telah diberikan kepada kita. Bahkan Allah akan menambah daripada apa yang kita harapkan. Jika sudah demikian, ini bererti kita telah menempuh peringkat syukur yang penuh dengan bahaya ini. Kalau kita lalu tu semua peringkat ni, 7 bahagian ini, dan berakhir dengan peringkat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat berjaya lalu dengan baik. Tapi kalau tak ada ilmu, macam mana kita yang ada ilmu ni pun masih lagi di itu tak boleh juga berenggan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh meninggi diri langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi manusia yang beruntung kerana mendapat 2 simpanan yang mulia dan mahal, iaitu istiqamah dan meminta tambahan nikmat daripada Allah yang kekal, yang tidak dikhawatiri akan kehilangannya, juga mendapat nikmat Allah yang belum diberikan oleh Allah, yang mana kita tidak mungkin memintanya. Allah Ta'ala bagi pada kita istiqamah, alhamdulillah, daripada muda sampai ke tua, alhamdulillah. Quran tak pernah tinggal, solat berjemaah tidak pernah tinggal, alhamdulillah. Ini nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bererti kita termasuk orang yang makrifat dan mengamalkan ilmunya, agamanya, berzuhud terhadap dunia, tajarud untuk berbakti kepadanya, mampu mengalahkan syaitan, tidak beranggapan bahawa dia akan hidup lama, berserah diri kepadanya, bersabar, takut, ikhlas, dan sentiasa mensyukuri nikmatnya. Dengan itu kita akan menjadi orang yang istiqamah, terhormat dan siddiq. Jadi kesimpulan di belakang ni dikata 7 peringkat ni kau akan lalui. Kena jadi orang yang berilmu, kena jadi orang yang sentiasa bertaubat, kena sentiasa orang yang bergantung pada Allah, sentiasa sabar, sentiasa tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui tentang semua godaan syaitan, ujian-ujian dan sebagainya. Bila kamu dapat melaluinya, jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab tu dia tulis 7 peringkat ni. Allah Azza wa Jalla berfirman, tapi realitinya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Walaupun hidup lama, macam-macam nikmat, tapi tak jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya lagi, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa diri dialah pemilik semuanya. Habis. Seterusnya Allah berfirman lagi, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia juga tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak tahu, memang tak jadi orang yang bersyukur. Tak jadi orang bersyukur. Anda kena tahu semua. Alhamdulillah, ini minggu ni alhamdulillah. Bila Wan tanya, ustaz boleh datang kuliah? InsyaAllah boleh. Apa? Batuk seminggu. Hari ni kurang. Ni suara masih garau lagi. Batuk. Kata alhamdulillah. Tak rasa bersyukur lagi. Lepas tu kau gunakan pula perkataan tu untuk bercakap apa-apa entah. Tu tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tarik terus, ambil terus suara ni, habis kita tapi tak, dah dibagi pun pula lupa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ramai yang tidak tahu, ramai yang tak bersyukur pada Allah Subhanahu taala. Allah Taala tambah lagi, afala taqilun? Mengapa kamu tidak berfikir? Tak ada otak ke apa bahasa kasar kita? Bahasa Allah Taala kata, adakah kamu tidak berakal? Kamu ni gila ke apa? Siapa yang bagi tu semua? Kenapa tak jadi orang bersyukur pada Allah Subhanahu taala? Kenapa gunakan mata tu untuk lawan Allah Taala? Guna tengok benda yang haram. Allah Taala bagi mata, kamu guna tengok benda yang haram, kenapa? Aku cabut mata tu baru tahu. Tengok orang buta. Ya Allah, kita ada tak rasa bersyukur. Afala taqilun? Adakah kamu tidak berakal? Kata Allah Taala. Adakah kamu tidak memikir? Ni kan ada ilmu, jadi orang bersyukur, gunalah akal ni, fikir, kan? Maka kita menjadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Firman Allah lagi, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaannya. Tahu ke mana kita nak pergi, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dunia ni untuk kita cari bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan itu ialah taqwa. Ini cari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini yang sedikit ini, yang singkat ini, tujuannya adalah untuk kita mencari bekalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kaji peringkat-peringkat tersebut memang sangat panjang, begitu juga dengan syarat-syaratnya sangat rumit, tetapi jika Allah mengkehendaki yang panjang itu menjadi pendek, yang jauh menjadi dekat, yang suka menjadi mudah, sehingga orang yang dimudahkan jalannya itu setelah berjaya menempuh segala peringkat akan mengatakan bahawa peringkat-peringkat tersebut sangat pendek, dekat dan mudah. Bila fokus kita kepada akhirat, dia masalah-masalah ni dia jadi kecil. Fokus kepada akhirat. Sebab akhirat tu lagi susah, jadi benda ni akan jadi kecil. Tapi kalau fokus kita kepada dunia, apa yang kita nak buat tu jadi susah. Allahu Akbar, nak bangun malam lagi, nak baca Quran lagi, nak zikir tu, nak zikir ni, nak buat tu, nak buat ni, jadi susah. Tapi kalau kita fokusnya akhirat, yang ni jadi kecil, jadi kecil. Nak hafal lah sikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah apa? Surah Al-Mulk. Dah baca lama surah Al-Mulk tapi tak hafal-hafal lagi. Kenapa tak hafal? Sebab tak ada niat untuk hafal. Kena niat, ada niat. Dia nak hafal ni kena ada niat. Yasin lama mana kita baca? Yasin. Lama dah baca. Dah ingat? Dah ingat? Ingat, kalau sambung kepala saya ingat. Saya tak ada niat. Ada niat saya nak hafal, kan? Nak sematkan ayat itu dalam hati kita, dalam hati. Ambil tu ayat-ayat cinta Allah Subhanahu wa taala, letakkan dalam hati. Kalau fokus ni, sempat ke ustaz? Sempat tak sempat? Kita selama ni duk tanya juga, sempat tak kita umur 60, 70? Pernah tanya gitu kan? Sempat tak? Tak sempat, tak sempat, dah sampai dah sekarang. Dah sampai. Masya-Allah. Arwah 52, arwah ayah 52, saya 49, ada 3 tahun lagi sempat tidak sampai 52, 53 macam dia. Itu pun kan, wallahu alam, kan, kita pun tak tahu sempat ke tidak, kan. Duk fikir sempat tak sempat tu dah sampai 40, dah 50, dah 60, dah 70. Asyik sempat tak sempat. Sempat tak ni ustaz? Sempat tak ni ustaz? Kan sempat tak sempat ni kerja Allah Taala. Tun tahu tak dia umur 98? Tun sekarang ni 98 Tun 99 Oh nah, 99. Tun pun tak tahu dia 99 akan hidup. Dulu letak kapsul, saya ingat kapsul 2020. Sekarang dah 2024. Kapsul tu buka balik baca apa benda Tun tulis dalam tu kan. Kapsul wawasan 2020. Tahu ke tak Tun tu? Kalau Tun fikir sempat tak sempat ni nak buat, sempat tak sempat ni buat, tak buat lah, apa semua benda tak buat. Sempat tak sempat ni ustaz, nak apa surah Kahfi yang 10 tu pun tak ingat lagi ustaz. Nak buat, bila nak buat? Sempat tak ustaz? Sempat tak? Dia tanya sempat tak sempat? Tak sempat dah sampai sekarang umur dah berapa dah?
sempat tak sempat kerja Allah Ta'ala. Yang penting ialah buat. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh atas jalan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami itu. Kami akan bagi pada mereka. Ajak hafal Quran. Jom kita hafal, niat nak hafal 30 juzuk. Dia tengok muka. Ustaz, umur sekarang ni manalah nak hafal 30 juzuk Ustaz. Bukan niat nak hafal 30 juzuk. Mula dulu dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kan? Dah baru ngapal Qul a'udzu birabbin nas, mati. Dapat tak 30 juzuk? Dapat dah. Sebab dia niat untuk menghafal 30 dan dia buat. Jangan niat tapi tak buat. Satu hari dia buat 2-3 ayat. Dah hafal ke depan ke belakang lupa Ustaz, orang tua. Memang lah. Bukan orang tua je, orang muda pun sama. Kan? Dah hafal juzuk 30, masuk juzuk 1, juzuk 2, 3, juzuk 4, juzuk 5, juzuk 30 pun dah lupa. Ulang balik. Namanya Quran. Sentiasa dibaca, sentiasa diulang, tak ada siapa pun yang berani dabik dada saya confirm ingat. Saya sudih pun tak berani nak tu kan, tak berani. Sebab Quran tu mukjizat. Mukjizat tu maksudnya melemahkan. Siapa yang rasa tinggi diri, dia akan dilemahkan. Yang penting ialah buat. Ambillah mana-mana satu surah yang kita suka. Surah Al-Mulk dulu. Saya suka surah Al-Mulk ni Ustaz. Apa surah Al-Mulk? Apa lagi? Surah Waqiah. Saya suka surah Waqiah. Apa surah Waqiah? Yasin nak hafal. Al-Kahfi nak hafal Ustaz. Boleh? 12 muka je. Kan? Apa tu? Ataupun 10 ayat pertama, 10 ayat akhir dulu. Tapi ada cita-cita nak hafal semua dah Ustaz. Boleh? Hafal, niat untuk apa, lepas tu buat. Sikit insya-Allah. Moga kita dapat semua apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak tengok kita ni sungguh. Engkau beri masa kepada aku ya Allah, dan Engkau bagi aku ini hidup lagi. Aku nak gunakan ni untuk jadi orang yang bersyukur padamu. Caranya ialah aku nak ambil semua ayat Engkau ni masuk dalam dada aku. Tu kan jadi orang bersyukur tu. Jadi masa kita tu tak mau tu. Engkau dah berikan nikmat masa, tapi engkau tak gunakan masa tu untuk bersyukur pada Allah. Itu maksudnya. Gunakan tu apa yang digunakan Allah Ta'ala tu untuk jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berhenti dulu sini. Terus lompat ke 469. Tanda kat situ 469. Yang ni dia dah mula cerita dah. Saya tinggal tu cerita yang kita dah cerita ni. 469 tu kita sambung daripada situ. Adapun tahqiq daripada bab itu ialah tengah-tengah tu. Adapun tahqiq daripada bab-bab ini ialah ni dia nak betul-betul nak buat kesimpulannya ni untuk last kepada kitab kita ni insya-Allah. Ni sekali lagi pertemuan untuk habiskan insya-Allah. Moga-moga kita dapat habiskan kitab ni dan Allah Taala pimpin kita ke jalan yang lurus sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri wa qalban mafhuman bisyukri wa badanan hayyinan lajinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak waj'al laka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.